Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada harta warisan ini fi tarikatil mait hunaka huquq al-muta'alliqati bit tarikah. Dia ada hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka. Hak terhadap si mati ini masih ada lagi. Ketika dia sudah mati, masih lagi dia ada hak-hak yang mesti dilaksanakan terhadap harta pusakanya. Awal yata'allaqu bitarikah arba'atun mutarattibatun kal'ati. Dia ada hak yang berhubungan, ada 4 perkara yang berhubungan dengan harta si mati ini. Al-awwal yubda min tarikatil mait bitakfinihi. Yubda min tarikatil mait bitakfinihi. Jadi yang pertama mengkafankannya. Mengkafankannya wa tajhizihi, di sini termasuk yang pertama memandikan dia. Memandikan si mati. Kemudian kafankan si mati. Kemudian yang ketiga kuburkan si mati. Solatkan si mati. Kemudian yang keempat yaitu kuburkan si mati. Kuburkan si mati. Ini yang pertama. Min ghairi israfin wala taqtirin. Tak boleh israf, tak boleh membazir. Tak boleh membazir wala taqtir. Tak boleh membazir dalam mempersiapkan si mati. Dalam mempersiapkan si mati. Kemudian as-sani tuqda duyunuhu. Tuqda duyunuhu, yaitu melangsaikan hutang-hutangnya. Maksudnya kalau si mati ada hutang, maka daripada harta si matilah diambil untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Min jami'i ma yabqa min malihi ba'da tajhizihi. Dari seluruh harta si mati, apa yang tinggal daripada harta si mati selepas dipersiapkan si mati untuk ditanam, selepas itu baru dibayar hutang-hutang dia. Kalau habis harta untuk membayar hutang, habis, maknanya waris tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang mesti dilaksanakan yang kedua. Thumma as-salis tanfidhu wasaya min thulusil baqi ba'da qada'id duyun. Melaksanakan wasiat. Kalau si mati ada wasiat, maka harta tersebut mesti diberikan wasiat dahulu. Terhadap wasiat dahulu. Untuk memberikan wasiat ini, daripada harta yang lebih tu, yang baki tersebut, tidak boleh lebih daripada 1/3 daripada harta tersebut. Maknanya 1/3 sahaja yang boleh diberikan untuk wasiat. Selebihnya tidak boleh. Kalau si mati semasa hidupnya mewasiatkan seluruh hartanya, saya wasiatkan seluruh harta saya untuk si fulan, maka yang boleh diberikan daripada harta wasiat, daripada harta tersebut adalah hanya 1/3 saja. Sedangkan selebihnya selepas tu untuk ahli warisnya, Kemudian la wasiyata li waris. Wasiat tidak boleh untuk waris. Ini dia. Wasiat tak boleh diberikan untuk waris. Semasa hidup si mati, ayah mengatakan, nanti kalau aku mati, harta ni untuk si Umar anak yang pertama, misalkan dia sangat sayang pada anak yang pertama, maka tidak boleh dilaksanakan wasiat tersebut. Tetapi kalau si mati semasa hidupnya tu ladang kebun nyok ataupun dusun buah dokong, buah durian tu, untuk si Umar, saya hibahkan. Yang tu yang tu boleh diberikan hibah. Kalau hibah masa hidup tak ada masalah, tetapi untuk keluarga tak ada masalah, tetapi kalau wasiat tidak boleh. Tidak boleh. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yuqsamul baqi ba'da dzalika bainal warasah. Setelah itu maka dibahagikan yang selebihnya untuk antara ahli waris. Selebihnya diberikan kepada ahli waris harta warisan tersebut,
pembahagiannya, iaitu menurut kadar yang telah ditentukan oleh syariat. Pelajar-pelajar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta warisan ini juga, harta pusaka ini ada syarat dia. Nak berikan kepada ahli waris itu juga ada syarat. Di dalam silibus ini ditulis dua perkara syarat dia. Sebenarnya dia ada lagi syarat-syarat, ada satu syarat lagi yang akan kita lihat sekejap lagi. Yang pertama, syarat yang pertama mautul muwarris haqiqah. Mautul muwarris haqiqah, yatahaqqaq musyahadatu mautihi au hukman musyahadatu mautahu au hukman bi an yahkumul qadhi bi mautil mafqud. Jadi syarat nak berikan harta warisan ini, yang pertama mati dahulu orang pemilik harta, al-muwarris yang akan mewarisi harta tersebut mati. Matinya macam mana? Mati betul-betul mati. Bukan mati seperti matinya P. Ramlee, saya mati di dalam iman. Yatahaqqaq musyahadatu mautihi au hukman. Musyahadatu mautihi au hukman. Maka untuk nak mengukuhkan kematiannya tersebut dengan penglihatan. Kita lihat dia mati disebabkan langgar kereta misalkan. Gedebam langgar kereta, kemudian dia mati, maka itu dengan penglihatan. Ataupun dia kena COVID misalkan, mati disebabkan COVID. Kemudian kita saksikan dia dibawa oleh petugas untuk menguburkan mayat tersebut. Ataupun dia mati dengan pelbagai macam jenis kematian. Yang penting dia betul-betul mati, bukan mati pura-pura. Yang kedua, au hukman. Mati ini yang ditentukan oleh qadhi. An yahkumal qadhi bi mautil mafqud. Mungkin dia sekian lama dia pergi, tidak kembali, tidak ada berita, wallahu alam, berpuluh tahun dia pergi, sehingga apa? Sehingga tidak dijumpai berita dia, maka perkara tersebut dibawa kepada hakim, kepada qadhi, kemudian qadhi pun memutuskan, disebabkan terlalu lama dia pergi, memutuskan dia telah meninggal dunia, kemudian harta dia dibahagi untuk waris. Harta dia dibahagikan untuk waris. Ini syarat yang pertama. Asyartu ats-tsani hayatul waris ba'da mautil muwarris hayatun haqiqatun atau taqdiriyatun bi an yakuna hamlan. Kita review sedikit. Yaitu hayatul waris haqiqah. Hayatul waris ba'da mautil muwarris. Setelah kematian pewaris, maka hiduplah ahli waris. Hidup yang sebenar. Bukan hidup pura-pura. Ada hidup juga hidup pura-pura kah? Hidup yang benar-benar hidup, betul-betul dia hidup. Au takdiriyah, ataupun ditentukan dia hidup. Misalkan anak yang masih di dalam kandungan. Kalau dirasakan dia masih hidup, maka juga dia ada harta pusaka yang boleh diberikan kepadanya. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang ketiga pula. Kita lihat syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Yaitu adamu wujudi mani' min mawani'il irs. Tidak ada penghalang daripada mendapatkan harta warisan. Kemudian seterusnya kita akan melihat asbabu al-irs. Ma yutawassa as-sababu lughatan, sebab secara bahasa ini, ma yutawassalu bihi ila ghairihi, sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lainnya. Kemudian secara istilah, ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam li dzatihi, sesuatu dengan adanya dia ada yang lain. Maknanya adanya kematian si mati,
adanya kematian si mati, maka adanya harta warisan, adanya ahli waris, ataupun dengan adanya si mati adanya warisan. Wa min adamihi, tidak ada mati si mati, maka tidak ada warisan di situ. Si mati, seseorang belum mati lagi, maknanya belum terjadi warisan lagi. Belum terjadi warisan lagi. Wa min adamihi adam li zatihi. Maka asbabul irs ada 3, salasah asbabul irs. Awalan al-qarabah. Yang pertama adalah kerabat. Kerabat. Ada hubungan kerabah dengan si mati. Asani an-nikah. Ada hubungan suami isteri antara si mati. Kemudian al-wala. Ada hubungan perhambaan. Seseorang hamba yang telah dimerdekakan oleh tuannya, apabila hamba itu mati, kemudian tidak ada ahli waris ataupun tidak ada penerima ahli waris, maka tuannya menerima harta warisan daripada hamba yang telah dimerdekakan ini. Kemudian seterusnya al-mani' minal irs. Yang terakhir adalah al-mani' minal irs. Mani'ul irs. Apa mani' daripada irs? Kita mani'ul irs. Kalau ada soalan-soalan daripada pelajar-pelajar, boleh ditanyakan nanti di ruang komen. InsyaAllah kita akan jawab, akan balas komen tersebut insyaAllah di dalam YouTube insyaAllah. Al-mani'. Di situ al-mani'. Apa disebut dengan penghalang? Mani' itu adalah al-ha'il. Al-ha'il penghalang. Wastilahan ma tafutu bihi ahliyatul irs ba'da wujudi sababih. Apa yang sesuatu yang hilangnya kelayakan. Hilangnya kelayakan untuk menerima harta pusaka setelah adanya sebab. Setelah adanya sebab. Jadi tak layak menerima pusaka itu disebut dengan penghalang. Apa penghalang-penghalang di dalam mendapatkan harta warisan? Wa yumna'ul irs ahadu umur salasah. Jadi terhalangnya harta pusaka tersebut dengan 3 perkara. Yang pertama, kita lihat yang pertama, mani'ul irs qatlul waris maurithahu qatlan amdan. Membunuh pewaris, dengan membunuh secara sengaja, au shibhu amdin, ataupun membunuh dengan cara hampir serupa dengan sengaja. Macam mana tu hampir serupa dengan sengaja? Seseorang misalkan rosakkan brek kereta, dia tak membunuh secara direct. Dengan dia merosakkan brek kereta tersebut, maka pewaris tersebut mati disebabkan tergelincir, tidak dapat mengawal kereta tersebut sehingga menyebabkan aksiden dan mati. Ini disebut dengan syibhu amdin au bisabab, atau membunuh dengan sebab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-qatilu la yaris. Pembunuh orang yang pembunuh pewaris tidak mendapatkan harta warisan. Ini yang pertama, penghalang yang pertama. Kemudian penghalang yang kedua, yaitu ikhtilafu ad-din, berbeza agama. Ikhtilafu ad-din, berbeza agama. Fala yarisul muslim ghairul muslim wa bil aks. Maka tidak mewariskan seorang muslim dengan yang bukan Islam, dengan kafir. Bapa muslim, anak kafir, maka anak tidak boleh mewariskan harta si bapa. Dan juga sebaliknya, anak kafir bapa muslim, bapa muslim anak kafir, anak kafir bapa muslim, tidak boleh saling mewarisi. Tidak boleh saling mewarisi di sini. Sebab amma ghairul muslim, sedangkan orang sesama amma ghairul muslim,
orang kafir sesama kafir, fayarisu ba'dhum ba'dha, mereka mewariskan sebahagian dengan sebahagian lainnya. Ini adalah pendapat yang rajih. Mana dalilnya? Bahwasanya ikhtilafuddin, berbeza agama, tidak dapat mewariskan. Dalilnya ala adami tawarus baina ikhtilafiddin qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatawaras ahlu millataini syatta. Tidak saling mewarisi dua penganut agama yang berbeza. Dua penganut agama yang berbeza. Maka pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir daripada mawani al-irs yaitu ar-riqqu. Apa makna ar-riqqu? Yaitu perhambaan. Perhambaan. Maka dengan berakhirnya mawani al-irs tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita